Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan. Al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimina muslimat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita mulakan tazkirah Syawal pada petang ini dengan kita membaca selawat pada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك ونتوسل ونتوجه إليك بنبيك نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي رحمة. اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفاهيم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك معرفتك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah pertemukan kita pada petang ini pada hari Jumaat tanggal 13 hari bulan Syawal 1441 Masihi, bersamaan dengan kita berada pada tanggal 5 hari bulan Jun tahun 2020. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi kita dalam merayakan hari raya kita dalam bulan Hijrah yang mulia dan kita berada di rumah, agak kalau sekira kita tidak ada apa-apa aktiviti maka banyak masa terbuang. Jadi itulah kita isikan dengan pengajian kita pelajaran fardu ain. Ya, kita sedang membicarakan tentang bab fikir menghalusi salat. Dan kita telah mengatakan bahawa untuk kita mendirikan salat ada beberapa syarat. Syarat pertama, suci daripada hadas besar dan suci daripada hadas kecil. Dan kita pun telah memasuki dalam membicarakan bagaimana cara nak mensucikan pada hadas kecil, iaitu dengan berwuduk, daripada rukun wuduk dan daripada sunat-sunat dalam wuduk dan daripada perkara yang membatalkan wuduk. Dan kita juga telah membicarakan daripada perkara tentang apakah yang dilarang kepada orang dalam berhadas kecil dan apakah yang dilarang pada orang yang dalam berhadas besar dan apakah yang dilarang kepada wanita yang dalam uzur haidnya. Dan alhamdulillah kita juga telah menyebutkan daripada iaitu syarat salat tu ialah suci daripada najis. Dan suci daripada najis kita pun telah membahaskan tentang bertiga bahagian najis. Najis ada yang namanya mughallazah yang berat, iaitu najis anjing dan babi, yang wajib dibasuh dengan 7 air, salah satunya diserta dengan tanah. Dan kemudian kita telah sebutkan tentang najisnya iaitu mutawassitah, najis pertengahan iaitu najis orang biasa, dan dia wajiblah dibasuh dengan menghilangkan warna, bau dan rasanya najis tersebut. Dan demikian juga kita telah bahaskan tentang najis mukhaffafah, iaitu najis anak kecil yang kencing anak lelaki yang bawah umur 2 tahun yang tak makan melainkan hanya susu ibu sahaja. Itulah dia pelajaran kita pada semalam. Dan termasuk juga ada beberapa pertanyaan mengenai najis, di mana apakah kalau sekiranya kita memberi makan kepada anjing, apakah batal wuduk kita? Jawapannya, kalau dia tak termasuk dalam 5 perkara yang membatalkan wuduk, maka tidaklah dia membatalkan wuduk. Habis kalau kita sentuh anjing, kalau kita sentuh anjing pun wuduk tidak batal. Cuma dia najis, jadi kita wajiblah membersihkan dia dengan 7 jenis, dengan 7 air, iaitu 7 kali air dituangkan, dengan salah satu air itu ialah dicampur dengan tanah. Itu saja.
Dan demikian juga ada juga yang bertanya mengenai iaitu membaca Quran dalam handphone. Apakah dia wajib dalam keadaan berwuduk? Membaca Quran tidak mensyaratkan wuduk. Kalau kita hafal, kita baca, tidak mensyaratkan wuduk. Tetapi kalau kita nak pegang Quran, itu mesti ada wuduk. Nah, sekarang kalau kita pegang handphone. Handphone kita itu apakah dia Quran? Jawapan dia handphone tu tetap handphone. Cuma ada aplikasi yang dinamakan Quran. Jadi itu adalah merupakan memori ataupun peringatan dia yang dalam handphone tersebut. Jadi kalau sekira kita bukakan Al-Quran, layar Al-Quran dah terpapar di skrinnya, maka kita boleh membacanya. Dan bila kita pegang handphone itu, kita niatkan bukan kita pegang Quran, tapi kita pegang handphone. Jadi itu harus hukumnya. Tetapi kalau sekiranya kita niatkan kita pegang Quran, itu memang tidak boleh sebab kita dah sebutkan semalam, kalau dalam kita punya bakul kita ada Quran dan ada buku-buku lain, tapi kalau kita niatkan kita angkat bakul tu dengan angkat Quran, itu tak boleh sebab kita dalam tidak berwuduk. Jadi orang yang tak berwuduk, tak boleh dia menyentuh Quran dan tak boleh dia mengangkat Al-Quran. Dan demikianlah ya tuan-tuan dan puan-puan, beberapa perkara pertanyaan yang kalau ada para jemaah yang nak bertanya, bolehlah mereka bertanya kepada saya punya melalui FB saya, mesej saya. Jadi insya-Allah saya berapa yang dapat saya akan jawabkan insya-Allah. Baiklah, sekarang kita masuk pula pada perkara yang ketiga daripada perkara syarat solat, iaitu menutup aurat. Jadi kalau sekira auratnya itu dalam keadaan tak sempurna atau terbuka, maka tidak sah solatnya. Jadi apakah dia yang dinamakan itu wajib dia menutup aurat? Ialah pertama sekali ialah dia hendaklah mengenakan pakaian yang menutup auratnya. Aurat lelaki dalam solat dan luar solat ialah antara pusat dan lutut. Pusat dan lutut tu asalnya bukanlah aurat dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Cuma kerana dia tak akan dapat sempurna menutup aurat, melainkan terpaksalah dia tutup pusatnya dan juga lututnya, barulah sempurna dia menutup aurat. Jadi dengan itu wajiblah seseorang lelaki bila dia nak solat, dia menutup auratnya, angkatkan seluarnya sampai ke atas pusat dan laburkan seluarnya sampai ke bawah lutut. Dan tetapi di sini hendaklah dia dalam keadaan tutup aurat dari permulaan salat sampai akhir salat. Jadi kalau sekiranya orang-orang lelaki yang pakai seluar tu seluar ketat ya, di mana dia seluar tu betul-betul kat pusatnya. Jadi apabila dia rokok, kadang-kala dia pakai baju tangan pendek, t-shirt. Jadi t-shirt dia tu tertarik ke atas, jadi ternampak pinggang dia. Dan pinggang dia tu sejajar dengan dia punya pusatnya. Artinya ternampak auratnya. Maka itu rosak salatnya. Dan ini banyak berlaku ya, apabila kita pergi ke masjid, setengah-setengah orang lelaki yang berdemikian melakukan solat, kesian dia ya. Dan di sini begitu juga bila dia sujud. Bila dia sujud, jadi baju t-shirt dia tu terenggang daripada seluarnya, maka terbukalah bahagian pinggang dia, yang termasuk pinggang itu termasuk daripada sejajar dengan dia punya pusatnya, maka terbukalah auratnya. Jadi para jemaah lelaki khususnya, kalau nak pakai seluar semacam itu, pakailah baju yang labuh sikit untuk tutup sampai ke pinggangnya. Kalau boleh baju tuck-in atau baju kurung atau jubah, itu lebih selamat ya. Supaya jangan terbuka sesuatu daripada anggota aurat itu waktu dia dalam rukuk atau sujud. Nah, itu aurat lelaki. Aurat lelaki luar solat sama juga seperti dalam solat, antara pusat dan lutut. Jadi kalau dia di luar solat, dia di depan sesama lelaki pun auratnya antara pusat dan lutut juga. Dan kalau dia di hadapan perempuan yang haram nikah, iaitu adik-beradik dia, pun dia antara pusat dan lutut juga. Jadi walaupun di dalam rumah, janganlah dia mengambil ringan, dalam rumah tak apa pakai seluar pendek, tak boleh. Kerana dengan dia memakai seluar pendek itu terbuka auratnya dan dilihat oleh isi keluarganya. Jadi itu hukumnya haram. Ya, ustaz, adik-beradik sendiri, mak sendiri, walaupun. Jadi begitulah dia dalam masalah hukum aurat orang lelaki. Dan kalau dia di depan wanita yang halal nikah, auratnya sama juga antara pusat dan lutut.
Hanya di sini kalaulah sekiranya dia tidak berbaju, badannya berlenging saja, maka di sini kalaulah sekiranya badan dia itu dengan tubuh badan yang menarik perhatian kaum wanita, sehingga wanita yang melihatnya sampai aliu pun meleleh, maka hukum menjadi haram kerana perbuatan dia itu membangkitkan nafsu orang lain. Tapi kalau sekiranya badannya itu hanya kurus kering saja, orang perempuan tengok pun tak nafsu, alah papan aja, tak ada apa benda, maka hukumnya makruh. Jadi di sini baiklah kalau kita orang lelaki di depan orang perempuan yang halal nikah, hendaklah ditutupkan badannya, walaupun badan tu asalnya bukan aurat, tapi jangan sampai jatuh pada hukum haram yang telah kita sebutkan tadi. Adapun aurat orang wanita. Wanita auratnya dalam salat berbeza dengan luar salat dan depan lelaki yang halal nikah, yang haram nikah dan sebagainya. Adapun dalam salat, wanita yang dalam salat auratnya ialah seluruh tubuh badan pada hujung rambut sampai ke hujung kaki, melainkan muka dan dua tapak tangan. Melainkan muka dan dua tapak tangan. Jadi apakah yang dimaksudkan muka? Muka ialah anggota yang wajib dibasuh dalam keadaan berwuduk. Apakah dia yang dinamakan muka dalam keadaan berwuduk? Iaitu daripada ubun-ubun anak rambut di atas dahi kita sampailah ke bawah dagu kita. Daripada telinga kanan sampai telinga kiri kita. Jadi seluruh bahagian ini semuanya dinamakan dia wajah. Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu. Jadi apabila kita berwuduk, ini semua mesti wajib dibasuhi, mesti dibasahi. Andai kata kalau tak dibasahi, tidak sah wuduk kita. Jadi kalau begitu, dalam masa solat, dibolehkan nampakkan muka kita kerana diberikan pengecualian dua anggota, iaitu muka dan dua tapak tangan. Jadi muka ini ialah sampai ke bawah dagu kita. Jadi kalau begitu kaum ibu apabila memakai telekung untuk solat, hendaklah telekung itu ditarik sampai ke bawah dagu dia. Terlebih tak apa, tertutup ya, sebab itu dia melebihi daripada yang wajib. Itu tak apa. Tapi jangan terkurang. Kalau dia tertarik sampai ke tengah lehernya, di mana bawah dagunya itu boleh menampakkan akan kulitnya, maka dia sudah menampakkan auratnya. Jadi itu menunjukkan dia terbuka aurat. Jadi begitu juga rambut-rambutnya. Pastikan jangan ada yang terkeluar. Masukkan ke dalam kain telekung dia. Jadi itulah dia kaum ibu. Khususnya apabila mereka salat. Perhatikanlah ya. Habis ustaz, kalau orang salatnya dia tutup muka tidak menjadi batal salat. Ya, sebab apa? Dia wajib menutup aurat seluruh badan. Melainkan muka dan tapak tangan. Tapi bukan maknanya tak boleh tutup muka. Cuma nanti apabila dia sujud, dahi dia tu mesti kena pada lantai. Itu nanti dalam bab salat kita akan sebutkan pula, insya-Allah. Dan anggota yang kedua yang diberikan kelonggaran untuk kaum ibu menampakkannya ialah dua tapak tangan. Dua tapak tangan tu sampai ke pergelangan tangan. Jadi daripada tapak tangan dan belakang tapak tangan, dua-dua ini dikecualikan, tidak wajib ditutup. Habis ustaz, kalau sekira orang tu semayang dia pakai telekung dia tu labuh sampailah kepada tutup tangan dia, apakah boleh? Jawapannya boleh. Sebab yang wajib tu dia sampai ke pergelangan tangan. Tapi kalau dia melebihi daripada pergelangan tangan, itu tak menjadi membatalkan wuduknya. Itu dibolehkan. Jadi begitulah dia kalau sekira dalam masalah pakaian orang wanita, pastikanlah dia tu kalau boleh tutup sampai ke pergelangan tangan. Tapi kalau dia nak pakai baju Melayu atau baju sesuatu boleh. Asalkan tutup aurat, tetapi hendaklah jangan sampai menampakkan lengan dia. Jadi kalau nampak lengan dia ini, maka sudah nampak terbuka aurat. Jadi di situ kalau bagusnya, kalau kaum wanita tu pakai wristband. Kalau dia pakai baju-baju biasa, takut nanti bila dia angkat tangan dia kain terturun, nampak aurat dia. Jadi pakai wristband. Wristband tu sarung pergelangan tangan. Tapi kalau dia pakai telekung lebih selamat. Sebab dalam telekung dia dalam tertutup. Jadi dia tak nampak. Walaupun dia pakai tangan pendek, tetapi dia pakai telekung, tetapi telekung tu sudah menutup aurat dia. Jadi itu diharuskan. Jadi itulah dia dua anggota kaum ibu yang boleh dinampakkan dalam masa dia solat. Jadi selain daripada itu, dia wajib menutupnya sampai kepada hujung kaki dia. Jadi kalau sekiranya dia pakai kain atau seluar,
yang menampakkan kaki, hendaklah dia pakai stokin, pakai sarung kaki yang menutup warna kulit. Jadi kain stokin itu janganlah yang jarang, ya, atau jangan yang berlubang. Kalau dia waktu sujud nampak lubang di bawah tapak kaki dia, maka itu dinamakan nampak auratnya, walaupun tapak kaki. Jadi kita pastikan kaum ibu, bagusnya dia pakai kain telekung yang labuh, ya. Jadi terus tutup sampai ke bawah. Waktu dia sujud pun tak menampakkan kakinya. Tapi andai kata kalau sekiranya dia pergi kerja, dia pakai seluar yang labuh ataupun dia pakai baju Melayu, ya. Jadi dia nak semayang, boleh tak pakai baju Melayu semayang? Boleh, asal syaratnya menutup aurat. Itu dia, ya. Itu aurat wanita di dalam solat. Adapun aurat wanita di luar solat, iaitu kalau dia di hadapan mahramnya, depan ibu, ayah, abang, adik-beradik yang haram nikah, maka auratnya ialah antara pusat sampai ke lutut. Auratnya antara pusat sampai ke lutut. Tetapi janganlah dibiarkan dada terdedah saja, ya. Itu pun tak bagus. Jadi tutuplah sampai ke dada. Jadi kalau boleh dia pakai kain tu ataupun baju dalam rumah dia, walaupun di depan ibu, ayah, adik-beradik auratnya antara pusat dan lutut, tapi sebagai adab dia menutuplah badan dia. Dia itu depan mahramnya. Adapun depan lelaki ajnabi, depan lelaki ajnabi makna lelaki yang halal nikah dengan dia. Jadi kita semalam dah sebutkan juga siapakah dia, lelaki ataupun wanita yang haram nikah, kita dah sebutkan. Jadi kalau sekiranya yang halal nikah, maka wajiblah ditutup seluruh tubuh badannya, daripada ujung rambut sampai ke ujung kaki. Cuma di sini para alim ulama ada dua pendapat yang berbeza. Antara wajah ni menjadi wajib tutup ataupun tidak, ada dua pendapat yang berbeza. Pendapat kebanyakan alim-alim ulama mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan wajah ini pun wajib ditutup. Dan juga tangannya, tetapi ada juga sebahagian yang mengatakan tidak wajib ditutup wajah ni. Jadi macam aurat dalam solat. Jadi kalaulah sekira wanita yang mengambil pendapat kedua yang di mana dia nak mengatakan bahawa kecuali muka dan dua tapak tangan tak wajib ditutup dalam menghadapi lelaki yang ajnabi, mereka berdasarkan kepada hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu masa masuk ke rumah Siti Aisyah. Dalam rumah itu ada kakaknya yang bernama Asma. Kebetulan Asma berpakaian yang tipis, yang jarang, yang nampak warna kulit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun palingkan wajahnya, tak mau lihat kepada Asma, sambil bersabda, "Ya Asma, innal mar'ata idza balagatil mahid fala yasluh an yuraha minha syai'un illa hadza wa hadza." Wahai Asma, sesungguhnya wanita itu apabila sudah sampai haid, mana sudah baligh, maka tak boleh dilihat daripadanya sesuatu melainkan ini dan ini. Sambil Nabi menunjukkan muka dan Nabi menunjukkan dua tapak tangan. Jadi makna di sini muka dan dua tapak tangan saja yang harus dibuka waktu dia berhadapan dengan lelaki yang halal nikah. Jadi itu pun hadis yang baik, yang sahih. Jadi begitulah dia para jemaah sekalian, kita saling hormat menghormati antara pendapat-pendapat ini. Jangan kita mengata apa-apa, ya. Semua itu daripada pendapat ulama kita dan juga semuanya ada dalilnya. Kalau nak bahas dalilnya memang panjanglah, cuma saya ringkaskan saja. Namun kalau mereka yang berpakaian yang menampakkan wajah dan tapak tangan tu, hendaklah mereka jaga jangan sampai mereka menghiaskan rupa bentuk mereka dengan macam-macam kita katakan make-up yang boleh menarik perhatian lelaki. Jadi itu pun membawa pada fitnah. Kalau bawa pada fitnah, maka itu pun menjadi haram, ya. Jadi kita kalau nak bersolek pun biasa-biasa sajalah, ya. Kalau nak bersolek untuk suami tak apa, tapi kalau untuk berhadapan dengan orang luar, nak keluar rumah, biasa-biasa, jangan terlalu keterlaluan. Ibarat kata kita nak pergi orang kahwin, macam kita pula yang nak kahwin. Allah. Jadi itu baik-baiklah, ya. Jaga daripada fitnah. Dan aurat wanita depan kaum wanita. Kalau depan kaum wanita muslimah, dia antara pusat dan lutut juga. Tetapi tutuplah dada dan badannya. Itu sebagai adab. Tetapi kalau depan wanita yang kafir ataupun wanita yang fasik. Fasik itu mana yang maksiat. Di mana kita tidak aman daripada fitnah mereka.
Maksud tidak aman pada fitnah mereka, mereka akan menjaja, menceritakan kepada lelaki-lelaki yang bagaimana kecantikan kita yang boleh membawa kepada fitnah. Jadi kalau kita berhadapan dengan wanita-wanita tersebut, maka di sini alim-alim ulama kita ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahawa wanita muslimah di depan kaum wanita kafir sama juga macam depan wanita muslim. Dia di hadapan wanita muslim. Antara pusat dan lutut, tapi tutuplah badannya sebagai adab. Tetapi ada juga mengatakan seluruh tubuh badannya, melainkan muka dan dua tapak tangan. Dan ada lagi pergi lebih jauh lagi dari itu dengan mengatakan bahawa wajib ditutup muka juga kerana jangan sampai wanita kafir ataupun yang fasik, yang maksiat itu membawa berita kepada lelaki-lelaki yang boleh menaikkan nafsu mereka untuk mengganggu wanita muslimah ini. Namun demikian adalah lebih baik lagi yang pertengahan, wanita muslimah di depan wanita yang kafir, hendaklah dia memakai pakaian seperti dia di depan lelaki yang halal nikah. Maknanya tutup seluruh auratnya, melainkan muka dan dua tapak tangan. Melainkan kalau dia dalam pekerjaan yang memerlukan dia membuka aurat sebahagiannya. Bukan seluruhnya, sebahagiannya. Seperti kalau dia kerja di factory atau kerja punggah-memunggah, yang sesuatu yang memerlukan dising-singkan bajunya, ya, diangkat tangannya supaya dapat melakukan kerja dia, maka itu diberikan kemaafan atas keuzuran tersebut. Jadi begitulah, itu pun kalau depan wanita sama wanita yang muslimah dan yang bukan muslimah. Ya, kalau sekiranya depan lelaki, tetap auratnya itu sampai ke pergelangan tangan. Wallahu alam. Itulah sedikit sebanyak daripada menutup aurat. Ada pun menutup aurat itu dengan syarat. Syarat pertama, hendaklah dia memakai kain yang menegah daripada menampakkan warna kulit. Jadi kalau sekiranya dia pakai telekung dia tu tipis, jarang. Kalau sekiranya di bawah lampu yang kuat ataupun bawah matahari, nampak bentuk lehernya, nampak warna kulit dia, maka itu tak boleh, tak sah sebagai menutup aurat. Dan yang keduanya, hendaklah pakaian itu menutup seluruh tubuh badan dan suci daripada najis. Pakaian itu hendaklah suci daripada najis. Bagaimana pula kalau sekiranya pakaian dia itu ketat? Wanita yang memakai pakaian ketat. Pakaian ketat dalam solat. Kalau sekiranya pakaian ketat di luar solat itu, hukumnya kalau menampakkan bentuk tubuh badannya, maka banyak alim ulama kita mengatakan haram. Kenapa? Kerana menaikkan nafsu kaum lelaki. Sama juga seperti dia tidak memakai pakaian, kerana sudah nampak bentuk tubuh badan dia. Jadi kalau begitu, orang-orang perempuan waktu dia luar daripada solat atau dalam solat, hendaklah pakai pakaian yang longgar. Baju dia longgar, jadi tak nampak shape tubuh badan dia. Dan begitu juga punggung dia, dan begitu juga kepada pahanya. Jadi ini semua untuk memelihara daripada berlaku fitnah. Kalau dia memakai kain atau seluar, baju yang ketat, ya, yang nampakkan bentuk dadanya, bentuk punggungnya, bentuk kakinya, maka itu pasti sekali akan menaikkan nafsu syahwat orang lelaki yang melihatnya. Orang lelaki tengok kanan kiri, dah jadi dia maksiat pula. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah bersabda, an-nazrah sahmu masmum min sihamil iblis. Penglihatan itu, penglihatan pertama kepada aurat orang lelaki atau wanita, khususnya wanita, ialah satu anak panah yang beracun daripada anak panah iblis. Jadi apabila seseorang lelaki melihat pada wanita dengan tubuh badan yang nampak bentuk-bentuknya atau terbuka auratnya, maka sebenarnya syaitan dah panah kepada kita. Dan panah pada mata kita tu panah dengan panah yang beracun. Sebab tu bila orang lelaki tengok pada aurat perempuan, dia nak tarik tak boleh. Dia nak kena tengok sampai habis. Kenapa? Kerana itulah dia panah syaitan. Tetapi Nabi mengatakan, faman tarakaha khaufan lillah, sesiapa yang meninggalkan pandangan itu kerana takut pada Allah, baddalallahu lahu halawatan minal iman, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Allah Taala gantikan dia dengan kemanisan daripada iman. Jadi kalau dia lawan nafsu dia, tak mau pandang, maka dia akan dapatkan rasa kemanisan iman. Kemanisan iman tu bagaimana? Bila dia semayang pun dapat rasa kesedapannya, khusyuknya. Apabila dia baca Quran atau zikir dapat rasa manisnya, lazatnya. Itu kebaikannya.
Jadi sebab tu orang lelaki, Nabi berpesan, Ya Ali, laka ula wa alaika thaniya. Wahai Ali, bagi kau pandangan yang pertama dan berdosa pada pandangan kedua. Jadi Nabi berpesan pada menantu Sayyidina Ali radhiyallahu an. Jadi kalau sekiranya ternampak, ustaz kita ternampak, bukan kita nak tengok, itu tak apa, dimaafkan. Tapi ternampak sekali saja, lepas tu cepat-cepat palingkan dia. Jangan kita ternampak tapi straight saja. Itu dah kira yang kedua. Dan kedua tu ialah yang berdosa. Jadi kita kaum lelaki ya, memanglah zaman sekarang ni zaman akhir zaman, zaman fitnah. Apa kita nak buat ya? Tapi kadang-kala kita terpaksa memandang dan sebagainya, maka kita istighfarlah pada Allah. Tetapi jangan kerana pandangan kerana nafsu, tapi pandangan kerana kita bekerja atau memandu apa nak buat ya. Takkan kita tutup tunduk kepala kita, nanti aksiden pula kat depan. Apa bahaya juga. Jadi begitulah dia untuk orang perempuan. Bagaimana kalau perempuan tu pakai pakaian ketat itu, tapi tutup aurat, tapi memakai yang ketat dalam solat? Maka hukumnya di sini adalah hukumnya haram. Haram, ya ustaz, wallahu alam, mungkin sah solatnya kalau ada tutup aurat. Tetapi ada pendapat yang mengatakan haram ya, kerana pakai yang ketat. Ada juga mengatakan makruh. Tapi kalau di luar salat yang membangkitkan nafsu orang lelaki yang melihat, maka itu adalah haram, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sepotong hadis, iaitu dua golongan daripada ahli neraka yang belum aku lihat lagi pada hari ini. Pada zaman Nabi belum lagi. Yang dua golongan tu siapanya? Yang pertama iaitu kaum yang zalim, yang kedua ialah nisaun kasiyatun ariyatun, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Jadi di sini Nabi sebut dia berpakaian tapi telanjang. Kenapa dia telanjang? Kerana tidak penuh menutup auratnya, ataupun kerana pakaian itu ketat menampakkan tubuh badannya. Jadi itu juga termasuk daripada perkara yang membawa pada masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi begitulah dia kaum ibu, maaf sajalah ya. Kita ni sambil lalu membicarakan tentang bab salat, termasuklah juga di antara bab salat ialah menutup aurat. Jadi inilah dia pakai menutup aurat wanita dalam salat. Dan termasuklah juga di luar salat. Mudah-mudahan itu menjadikan satu peringatan bagi kita, dapat kita mengikuti perintah Allah Ta'ala dan jauhkan diri kita daripada segala yang haram. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, setelah kita bicarakan tentang bab menutup aurat dalam salat, syarat yang keempat, jadi syarat pertama suci pada hadas besar dan hadas kecil. Syarat yang kedua ialah suci pada najis. Syarat yang ketiga, suci pada najis ini ada juga orang bertanya masalah orang yang masuk dia membuang air kecil tetapi tidak beres membuang air kecilnya. Macam mana tak beres tu? Masih lagi menitis air kencingnya itu. Itu masih lagi menanggung najis. Jadi kalau sekiranya wanita yang masih lagi tak, sesiapa yang buang air kecil, masih lagi dia rasa air kencing dia tu masih bertakung ke dalam pundi-pundi kencing dia, disunatkan dia supaya dia berdehem. Berdehem tu kenapa? Kerana terhentak pundi-pundi dia sampai air kencing yang masih sakit-baki itu keluar. Itu memang disuruh. Ya, setengah ulama kata wajib, kalau sekiranya kita bimbang takut dia menitis keluar. Tapi setengah ulama kata disunatkan. Itu lebih afdal lah ya. Jadi kaum bapa khususnya di mana mereka bila buang air kecil, sunatlah berdehem supaya mengeluarkan rintitan-rintitan air kencing yang masih lagi dalam pundinya. Kalau tidak, nanti dia semayang dengan air kencing dia masih berada dengan dia, maka hukum semayang dia tidak sah. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui dua kubur. Dua kubur ni Nabi kata, dua kubur ni ahli kuburnya sedang disiksa. Mereka sangka mereka buat dosa kecil, tapi sebenarnya mereka buat dosa besar. Satunya iaitu orang yang membuat dosa namimah. Namimah tu orang yang buat mulut, yang bawa cerita sana sini sampai orang bergaduh-bergaduh. Itu yang pertama. Dan yang keduanya ialah orang yang tidak beres kencingnya itu. Jadi tak beres tu maknanya dia tidak bersih. Kemudian dia ambil wuduk, kemudian lepas tu dia semayang. Jadi semayang dia tak sah kerana dia kencing dia tak bersih, maka dia menanggung najis, maka dalam kubur kena azab. Jadi di sini kita para jemaah sekalian ni, kita jagalah. Kita buat ibadat ni minta Allah Ta'ala terima. Tetapi kalau ibadat kita tidak sah, macam mana Allah Ta'ala nak terima? Jadi kita jaga.
Dan begitu juga syarat yang ketiga, jadi syarat pertama suci, syarat kedua suci pada najis, syarat yang ketiga iaitu menutup aurat, syarat yang keempat ialah menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat ini mengikut kepada keadaan kita. Kalau orang yang berdiri dan atas sembahyang duduk, maka menghadap kiblat itu ialah dengan dada. Dengan dada. Kalau dia pusing dada dia dalam dia salat, batallah salat dia. Jadi kalau misal kata dia beri salam, dia pusing dada, Assalamualaikum. Kenapa pergi pusing dada? Alah, tak ada saja. Batal salat. Kenapa? Sebab bila kita beri salam, kita masih lagi dalam salat. Kita belum selesai salat. Tapi kita dah pusing dada. Bila pusing dada tak menghadap arah kiblat, maka batal salat kita. Dan demikian pula, kalau orang yang sembahyang mengiring, mengiring baring. Orang sakit lah ni. Orang sakit di atas katil, di hospital ke atau di rumah ke. Jadi yang wajib menghadap kepada kiblat ialah wajah dia dan dada dia. Jadi mengiring di atas lembung yang kanan, di atas bahu badan yang kanan. Jadi singitkan badan dia, dada dia, wajah dia menghadap kiblat. Jadi bila dia rokok, dia tundukkan sikit kepala dia. Apabila dia sujud, dia lebih rendahkan kepala dia daripada rokok dia. Macam tu. Dan kalau orang tu terlentang makna tak boleh nak bergerak. Tak boleh nak bergerak, maka ditinggikan bantal ke bawah kepala dia menghadap ke arah kiblat. Jadi kaki dia dengan bantal dengan wajahnya, dengan dada dia. Tinggikan sikit dada dia. Kalau kita ke hospital, katil hospital tu boleh kita tinggikan. Jadi dada dengan wajah dia tu menghadap ke arah kiblat. Itu dijadikan dia sebagai syarat, dada dengan wajah dia. Jadi kalau sekiranya orang yang solat terlentang, jangan dia pusing kepala kanan kiri. Jadi kalau dia beri salam pun jangan pusing kanan, jangan pusing kiri. Kerana wajah ni menjadi syarat menghadap ke arah kiblat. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalaulah sekira orang itu di mana dia tu seperti mayat. Mayat ini macam mana mayat ini dia punya kiblat dia? Kaki dia menghadap kiblat dan kepala dia diletakkan bantal dan kepala dia, wajah dia saja menghadap ke arah kiblat. Jadi itu dia tak boleh bergerak lah, dah mayat, dah mati. Jadi itulah arah kiblat kepada orang yang dalam keadaan berbeza-beza. Kalau orang yang solat diri dan solat duduk, dada dia wajib menghadap arah kiblat dari awal sampai akhir. Dan kalau orang yang sembahyang baring ataupun mengiring, maka dada dan wajah dia wajib menghadap kiblat. Kalau dia terlentang, maka wajah dan dada dia wajib menghadap kiblat. Dan kalau dia itu mayat, maka kaki dia yang menghadap kiblat dan kepala dia kalau dia angkat tinggi sikit je menghadap ke arah kiblat. Itulah dia para jemaah sekalian, keadaan berbeza dengan cara menghadap kiblat berbeza. Menghadap ke arah kiblat ini merupakan satu kewajipan, syarat ya. Jadi kalau sekiranya seseorang itu dalam dia nak menghadap kiblat, dia tak tahu macam mana ni, mana kiblat, maka hendaklah dia berijtihad. Berijtihad tu maknanya dia bersungguh-sungguh meyakinkan diri dia, nampak tadi matahari berterbit kat sini lah, terbenam kat sana, kita sebelah timur, jadi Mekah sebelah barat. Jadi kita menghadap ke sebelah barat umpamanya. Itu kalau sekira zaman dulu-dulu. Sekarang ni banyak kemudahan dah ya. Kenapa? Kerana jam kita pun dah boleh tengok arah kiblat. Dan begitu juga handphone kita pun dah boleh tengok arah kiblat. Alhamdulillah. Jadi itu tak timbul masalah lah ya. Dan syarat yang keempat ataupun yang kelima ya, ialah kita hendaklah sudah memasuki waktu. Masuk waktu salat. Kalau kita salat sebelum masuk waktu, maka salat kita jadi salat sunat dan tak dapat pahala salat yang wajib. Jadi kita wajib ulangi lagi. Jadi kalau macam tu kita kena tunggulah sampai masuk waktu. Dan masuk waktu ni pun kita ada dia punya ukurannya berbeza-beza, daripada subuh sampai terbit matahari, dan kemudian zuhur, asar, maghrib, isyak. Panjanglah saya nak cerita, tapi sekarang kita dah banyak kemudahan dengan kita ada jam, dengan kita ada handphone, dengan kita ada dia punya waktu solat di kalender kita, dan juga kalau kita ada di radio dengan azan di radio. Alhamdulillah. Jadi pokoknya mestilah setelah masuk waktu solat barulah kita salat yang fardunya. Adapun sembahyang sunat
kita ikutlah waktunya, sembahyang duha pada siang hari pagi, waktu solat witir malam, selepas sembahyang fardu isyak atau sebelum masuk subuh dan seterusnya. Ya, para jemaah sekalian, seterusnya daripada kita menyebutkan tentang syarat solat ini, ialah hendaklah kita mengetahui kaifiat solat. Mengetahui kaifiat solat tu maknanya iaitu cara-cara solat. Cara-cara solat itu termasuk ada yang rukun, yang wajib, ada yang sunat. Jadi kalau sekiranya seseorang di dalam dia nak solat, dia mesti tahu mana satu rukun dan mana satu yang sunat, yang bukan rukun. Kalaulah dia menganggap ini sunat, ini Fatihah sunat, ini rukuk sunat, maka tak sah salatnya kerana dia sudah menggugurkan sesuatu kewajipan yang wajib dan dia katakan sunat. Habis, ustaz, saya tak belajar lah, saya pun tak tahu, saya pun tak ingat. Jadi sehingga setengah ulama membolehkan, andai kata kita pun tak tahu mana satu rukun, mana satu yang sunat, kita boleh anggap semua tu sebagai rukun. Jadi ada juga ada yang sunat tapi saya pun tak tahu. Itu diberikan kemaafan. Kerana dia ni masih lagi orang kata jahil, belum belajar, tak tahu, maka diberikan kemaafan. Jadi dengan itulah dia, para jemaah sekalian, kita wajib belajar mengenal akan rukun solat. Dan insya-Allah kita akan sampai pada bab itu dalam masa yang terdekat. Dan demikian juga daripada syarat solat itu, ialah kita meninggalkan perkara yang membatalkan solat. Membatalkan salat, apa dia akan kita bicarakan nanti apabila kita sampai pada babnya. Dan di antaranya juga ialah kita meninggalkan daripada menambah rukun salat. Menambah rukun salat, seumpama kalau kita dah cukup 4 rakaat, kita nak tambahkan lagi. Mungkin kita rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat ni ada tersilap ke baca Fatihah tak betul ke, kita tambah yang kelima. Tak boleh, batal solat kita. Jadi itu semua perkara yang akan kita bincangkan pada masa yang akan datang nanti, insya-Allah. Jadi itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu kita, dan demikian juga antara yang syarat solat, meninggalkan perkataan-perkataan yang boleh membatalkan solat. Itu semua termasuk daripada perkara yang membatalkan salat. Alhamdulillah, dengan perkataan kita itu, selesai kita membicarakan tentang syarat-syarat sah salat. Iaitu kita katakan tadi, pertama, suci daripada hadas besar dan hadas kecil, suci daripada najis, dan keadaan tutup aurat, dan dalam keadaan menghadap ke kiblat, dan mengetahui tentang rukun-rukun salat ataupun yang sunat-sunatnya. Kalau kita tak tahu membezakan antara rukun dengan sunat, kita boleh anggapkan bahawa dalam solat ni ada rukun dan ada yang sunat. Tapi aku ni tak tahu, tak ingat lagi, umpamanya. Dan meninggalkan perkara yang boleh membatalkan solat. Membatalkan solat akan kita sebutkan. Dan juga kita meninggalkan daripada menambah rukun solat. Menambah rukun solat. Dan kita juga meninggalkan daripada berkata-kata dalam salat. Itu semua perkara yang akan kita sebutkan dalam perkara yang membicarakan tentang perkara-perkara yang membatalkan salat. Jadi itu saja, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita pada petang ini. Dan insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, kita punya tazkirah Syawal ini yang kita membicarakan tentang fardu ain, tentang bab solat sebagainya, ia adalah sangat penting. Jadi saya diminta oleh sebahagian daripada mereka yang mengikuti program ini supaya ustaz sambungkanlah saja terus, jangan berhenti. Saya pun fikir macam tu juga. Kalau kita berhenti seminggu sekali, seminggu 2 kali, kadang-kadang dia pun dah jadi malas, dah terlupa apa yang dia belajar pada hari yang minggu lepas. Jadi dengan itu, insya-Allah, kalau Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, saya akan teruskan ke pengajian ini, iaitu bab menghalusi salat dan bab fardu ain ini, sampailah kita selesaikan bab salat ini dan apa-apa lagi yang diperlukan. Jadi insya-Allah program ini kita akan teruskan setiap hari daripada sekarang sampailah masa yang akan nanti saya umumkan. Jadi dengan itu, para jemaah sekalian yang mana bekerja, tak apalah, pergilah kerja. Dan mereka bila balik, mereka boleh buka FB TM for Travel dan mereka boleh ikuti programnya ataupun yang recorded, kita katakan yang telah kita masukkan dalam rekod kita. Dan juga saya akan masukkan kepada YouTube, jadi tuan-tuan pun boleh ikuti dalam YouTube itu. Jadi begitulah dia, tuan-tuan, boleh share lah pelajaran kita ni pada kawan-kawan teman, kerana kita pun kesian jangan mereka
salat tapi mereka membuat perkara yang salah dan salatnya tak diterima oleh Allah. Jadi itu saja tuan-tuan ya. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pengajian di masjid-masjid ada yang sudah pemula daripada hari Senin akan datang sampailah kepada hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Ada saya memimpin pengajian di masjid-masjid waktu malam. Mereka boleh lihatlah jadual yang telah saya masukkan dalam FB saya. Ya, jadi dengan itu saya mengundurkan diri, minta maaf banyak dalam penyampaian saya mungkin ada tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Yang mana benar semua daripada Allah, yang salah silap daripada kelemahan saya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pengajian kami ini ikhlas mencari keridhaan-Mu ya Allah, bukan kerana riak, ujub atau semaah, bukan kerana nak menunjuk-nunjuk atau mendapat sesuatu kebaikan dunia, tapi hanya mengharapkan rahmat dan daripada belas kasihan-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau berkatkanlah semua mereka yang mengikuti program ini supaya dapat kami salatnya khusyuk, salat yang sempurna. Maafkanlah kalau ada kesilapan kami yang dahulu-dahulu dalam melakukan salat yang kami tahu, yang kami tidak tahu. Ampunkanlah kami ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Terimalah doa kami, ampunkanlah ibu ayah kami, datuk nenek kami, guru-guru kami, adik-beradik kami, pakcik-makcik kami, anak cucu kami, dan sekalian sahabat anda kami dan murid-murid kami dan para pegawai-pegawai kami dan mereka yang mengikuti program ini di mana-mana mereka berada ya Allah. Ampunkanlah kami semua ya Rahman, dan kurniakanlah kami semua keberkahan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah. Dapatlah kami berkumpul bersama Nabi dengan ibu ayah kami, datuk nenek kami, anak cucu kami semua ya Allah, mendapat minuman air telaga Kausar dari tangan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, angkatkanlah penyakit COVID-19 daripada kami, pada negara kami, daripada negara-negara jiran Malaysia, Indonesia, Brunei dan di mana-mana mereka berada. Dan begitulah juga Kau lepaskanlah kami semua daripada cengkaman masalah-masalah hidup kami. Ya Allah, huraikanlah segala masalah hidup kami. Jadikanlah anak cucu kami orang-orang salih yang salihah, yang mendirikan salat, yang mengikuti perintah-Mu dan meninggalkan larangan-Mu. Jadikanlah anak-anak kami lembut hati ya Allah, supaya mereka taat kepada-Mu ya Allah, dan taat kepada ibu ayahnya, supaya menyejukkan mata ibu ayahnya. Dan kurniakanlah kami dan mereka juga akhlak-akhlak yang baik, sifat lemah lembut dan berkata berbudi bahasa. Jauhkanlah kami dan mereka semua daripada akhlak-akhlak yang buruk ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami masih belajar, terangkanlah hati mereka dan kurniakan mereka kejayaan pelajaran dunia dan akhirat mereka. Anak-anak kami yang masih lagi belum mendapat jodoh, kurniakan mereka jodoh orang yang baik-baik, orang yang soleh dan salihah, dan zuriat-zuriat yang beriman lagi bertakwa. Ya Allah, kurniakanlah kami rezeki yang halal lagi diberkati, rezeki yang mendapatkan kami taat kepadamu, bukan rezeki yang membuat kami derhaka kepadamu ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, penyakit zahir dan penyakit batin. Sembuhkanlah penyakit sekalian saudara mara kami, keluarga kami, sahabat anda kami, dan sekalian mereka yang mengikuti program ini, mereka yang sedang sakit, sembuhkanlah sakit mereka. Berikanlah kami dan mereka yang menghadapi sakit kesabaran dan redha dengan takdir-Mu dan syukur dengan nikmat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.